Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 1 Januari 2024 bersama saya Wan Kamaruddin Ibrahim dan juru bahasa isyarat Azlina Muhammad Isa. Kita lihat dulu tajuk utama malam ni. Lelaki maut terkena letupan bunga api di Port Dickson. Juga rumah hampir roboh, 7 beranak buntu kenang nasib. Seorang lelaki maut dalam kejadian letupan bunga api di sebuah hotel di Port Dickson semalam. Dan Ketua Polis Daerah Port Dickson, Aidi Syam Muhammad berkata kejadian berlaku di bahagian bumbung hotel tersebut. Menurut Aidi Syam, ketika kejadian terdapat pekerja hotel yang ditugaskan untuk memasang bunga api bagi pertunjukan sempena malam ambang Tahun Baru 2024. Namun Aidi memaklumkan mangsa bukan pekerja hotel tersebut. Kejadian itu turut menyebabkan seorang lagi mangsa cedera dan dihantar ke Hospital Port Dickson untuk rawatan akibat terkena serpihan bahan bunga api yang meletup. Polis menyeru orang ramai tidak memviralkan isu tersebut yang boleh mengganggu siasatan pihak polis. Kes diklasifikasikan sebagai mati mengejut. Dua beranak ditemukan rentung dalam kebakaran di sebuah pondok di kawasan dusun di Kampung Air Tarong, Gerik awal pagi tadi. Dan kejadian tersebut melibatkan seorang warga Mas dan anaknya yang merupakan orang kurang upaya OKU penglihatan. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Perak, Sayani Saidon berkata, pihak Balai Bomba dan Penyelamat BBP Gerik menerima panggilan berhubung kejadian oleh pihak polis pada jam 7.38 pagi. Setibanya di lokasi kejadian, pihak bomba mendapati pondok terbabit telah musnah terbakar 95% dan terdapat dua mangsa perempuan iaitu ibu dan anak yang masing-masing berusia 76 tahun dan 43 tahun. Sayani memaklumkan api telah padam sebelum bomba tiba di lokasi kejadian. Mayat kedua-dua mangsa diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Dua individu berdepan detik cemas apabila sebahagian rumah yang didiami mereka roboh akibat runtuhan tanah dalam kejadian di Felda Neram 2, Kemaman. Dalam kejadian kira-kira jam 12.30 malam pada Sabtu itu, kedua mereka sedang tidur sebelum dikejutkan dengan bunyi yang mencurigakan. Menurut mangsa, mereka menyangkakan bunyi pelik itu disebabkan haiwan liar seperti monyet. Namun apabila bangun menjenguk keadaan rumah, kedua-dua penghuni yang merupakan sepupu itu terkejut apabila dapur, bilik air dan sebuah bilik tidur telah runtuh ke dalam curun bukit di belakang kediaman itu. Jadi saya tengok tidur. Lepas tu dengar macam ada orang berlari atas tak. Ingatkan monyet ke kenapa ke. Lepas tu bangun tu dinding yang mula-mula jatuh. Dinding jatuh tu saya keluar cari dia ni tuan rumah. Cari tuan rumah, panggil tak keluar. Ingatkan tanah apa kan. Saya pun keluar tu dengan kadang pakai kain. Saya dah pakai kain je keluar tu. Tengok ni semua ni turun dah habis, semua ni turun. Tengok dia baru keluar. Tuan rumah tu baru keluar rumah. Tak dengar pun kata panggil nama, dengar macam atak bunyi macam orang bising dah. Bangun ingat ke apa, keluar tengok dapur tu duduk bawah tu dah. Dah tengok tandas tu geruk apa. Tu keluar. Cari dia, buka pintu tengok tak ada orang. Kita pun keluar, tu beg orang tengok hidup depan. Kita pun ingat ngigar apa, keluar tengok hidup depan kita pun keluar kali. Kerugian akibat kejadian tersebut dipercayai kira-kira RM70,000. Insiden tersebut juga menyebabkan anjung rumah jiran bersebelahan turut runtuh. Sementara itu, seorang penduduk memaklumkan dia bergegas memanggil ahli keluarganya yang lain untuk menyelamatkan diri selepas melihat insiden terbabit. Memang kuat bunyi. Orang 2-3 buah rumah pun kalau tak tidur malam tu boleh dengar. Kekuatan dia tu, ialah kayu. Lagi atak dia stih apa patah tu, memang kuat bunyi. Tu saya lagi pergi panggil anak-anak semua bangun suruh keluar tu. Takut babit sama kita ni lah. Ya.
Pasal dah dekat dah. Jarak runtuhan yang berdekatan dengan rumah menyebabkan penduduk kawasan itu diselubungi rasa takut. Kejadian pada Sabtu adalah merupakan runtuhan pertama sepanjang penduduk tinggal di kawasan Felda berkenaan, namun bersyukur kesemua mangsa terselamat. Ketika ini, mangsa-mangsa terpaksa tinggal di rumah tumpangan dan menumpang rumah jiran kerana bimbang dengan keselamatan diri. 7 beranak dari kampung Tersang, Rantau Panjang, Buntu memikirkan kehidupan selepas ini apabila sebahagian rumah mereka runtuh akibat banjir gelombang ketiga yang melanda 2 minggu lalu. Dan kediaman tersebut didiami keluarga Terbabit sejak lebih 30 tahun lalu dan ia merupakan satu-satunya harta atau tempat tinggal yang mereka ada. Ketika tinjauan kru berita Al-Hijrah siang tadi, kediaman Din Abdul Rahman 58 tahun dan isteri Zubaidah Awang Senik 64 tahun serta 2 anak dan 3 cucu itu masih ditenggelami air. Bahagian depan dan belakang rumah tersebut telah roboh, manakala selebihnya sudah condong dan hanya menunggu masa untuk runtuh menyembah bumi. Din berkata, sehingga kini dia sekeluarga masih menetap di Pusat Pemindahan Sementara PPS Sekolah Kebangsaan Gual Tok Deh dan Buntu memikirkan keadaan rumah untuk mereka berlindung selepas dibenarkan pulang apabila air sudah surut. Tengok rumah tu gitu, agak sedih. Dah apa tu sayuk. Dapur tu pasal depan. Ibu tu Sengit lah. ada 8 kali dengan cucu. Dan jarak itu juga pasal kena duduk situ juga, kena rumah tu juga apa atau itu. Tak ada lah tempat lain lagi. Tambah Din, sejak beberapa tahun ini, banjir semakin teruk melanda kampung itu sehingga menenggelamkan rumahnya. Malah rumahnya itu pernah ditenggelami air bah sehingga tempoh 3 minggu. Disebabkan rumah Din dibina dari kayu dan sudah beberapa kali ditenggelami air menyebabkan tiang struktur rumah itu reput dan kini sebahagian daripada rumah sudah mulai roboh. Sementara itu, Zubaidah pula berkata, dia dan suami ibarat kais pagi makan pagi, kais petang makan petang dan tidak mampu untuk membina kediaman baru dan dia juga risaukan nasib cucu-cucunya yang masih kecil. Tahu lah nak nupai kakak tu kalau dia bui, kalau dia tak bui ya. Buat itulah kalau dia kena air gak awak. Gak punya pakai emuh lah. Pakai emuh gak buat teduh gitulah dulu. Ngomong kita nak buat borang. Kau tak ada duit kan buat gana. Pas kerja pun cari pagi makan pagi, cari petang makan petang tu lah. Pas kerja makan. Mungkin harta tak ada. Kampung Tersang yang mempunyai lebih 300 penduduk melibatkan 58 keluarga dan terletak bersebelahan Sungai Golok merupakan salah satu kawasan yang terjejas teruk setiap kali banjir dengan sebahagian besar kediaman tenggelam hingga ke paras bumbung. Angkatan Pertahanan Awam APM Kedah bersedia menghantar pasukan respon bencana sokongan atau PARAS untuk membantu mangsa banjir di Pantai Timur. Pengarah APM Kedah Lieutenant Colonel Zairil Anwar Zulmuji berkata, setakat ini 3 pasukan telah bersiap siaga dan menunggu arahan untuk pengantaran pasukan berkenaan. Katanya tumpuan utama adalah di Kelantan yang teruk terjejas berbanding negeri lain. APM Kedah juga akan memberi fokus kepada bantuan pasca banjir, terutama untuk membantu mereka yang terdiri daripada warga emas. Untuk 3 pasukan ini telah pun disiapkan dan bersedia untuk dipanggil pada bila masalah. Okay, untuk makluman, pasukan PARAS ini melibatkan 15 anggota dan juga pegawai bersama-sama dengan satu kali lori dan juga 1 kali 4x4 serta sebuah penyelaman.
Zairil Anwar berkata pihaknya bersedia untuk dipanggil pada bila-bila masa diperlukan dan akan sentiasa mendapatkan maklumat dari masa ke semasa berhubung situasi banjir di Pantai Timur. Dalam pada itu, beliau berkata APM Kedah sudah menerima 33 buah aset baharu untuk kegunaan dalam operasi membabitkan kemalangan atau bencana. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas program derma darah di Pejabat APM daerah Kota Star hari ini. Tiada alasan pesalah trafik tetap disaman. Tiada duit, tidak tahu antara alasan yang sering diberikan pesalah trafik yang ditahan dalam sekatan jalan raya. Timbalan Pengarah 1 Jabatan Siasatan dan Penguasaan Trafik JSPT Bukit Aman, Datuk Muhammad Nasri Omar berkata, setiap individu perlu bertanggungjawab sebagai pengguna jalan raya dan pihaknya tidak akan berkompromi terhadap pesalah trafik. Setakat ini kalau alasan yang dibagi tidak ada duit dan sebagainya ini, kita akan saman. Sebab apabila dia menggunakan motosikal, menunggang orang yang membawa dan menunggang, termasuk kanak-kanak mesti wajib memakai helmet. Tidak dikecualikan. So kalau ada kita dapati, kita akan saman. Beliau berkata demikian ketika ditemui dalam op bersepadu ambang Tahun Baharu malam tadi di Plaza Tol Duta arah Ibu Negara malam tadi. Seramai 4,378 pegawai dan anggota yang dikerahkan ke lokasi tumpuan seluruh negara untuk operasi itu yang dijalankan bagi membanteras aktiviti samseng jalanan serta mencegah pemanduan di bawah pengaruh alkohol ataupun dadah. Datuk Muhammad Nasri berkata biarpun tidak banyak tempat menyambut detik ambang Tahun Baharu, pihaknya tetap menempatkan anggota dan pegawai penguatkuasa bersama agensi lain seperti Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ dan Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK di jalan utama ke pusat bandar. Sementara itu, beliau memaklumkan untuk tempoh 1 Januari hingga 30 Disember 2023, sejumlah 598,635 kes kemalangan jalan raya dilaporkan di seluruh negara. Kedatangan tahun 2024 disambut dengan sederhana di seluruh negara susulan kerajaan memutuskan tiada sambutan rasmi diadakan bagi menghormati nasib saudara di Palestin dan mangsa banjir. Di seluruh negara, malam ambang Tahun Baru diisi dengan program kerohanian yang mendapat sambutan menggalakkan umat Islam. Di wilayah Persekutuan, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM menganjurkan program kerohanian ambang Tahun Baharu 2024 di Masjid Negara di Kuala Lumpur, Masjid Putra dan Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin di Putrajaya. Hampir 200 jemaah telah menyertai program bacaan Yasin dan doa selamat di Masjid Negara. Di Selangor, sekurang-kurangnya 10,000 hadirin menyertai program Darul Ihsan Berselawat 3.0 sempena sambutan ambang Tahun Baharu yang diadakan di dataran tapak Karnival pekarangan Stadium Shah Alam. Ambang tahun 2024 di Terengganu disambut dengan majlis kerohanian yang diadakan di Stadium Tertutup Gong Badak Kuala Nerus bertemakan indahnya hidup bersyariat. Program tersebut diisi dengan pelbagai aktiviti kerohanian termasuk solat hajat. Di Pulau Pinang pula, seramai 5,000 orang hadir di Masjid Al-Mustaghfirin di Sungai Tiram untuk solat hajat, doa dan selawat sempena sambutan Tahun Baharu. Di Johor, sambutan Tahun Baharu diisi dengan program Batu Pahat berselawat yang diadakan di Masjid Seri Sulong, Taman Seri Sulong Batu Pahat dan dihadiri pengerusi Jawatan Kuasa Hal Ehwal Agama Islam Negeri, Muhammad Farid Muhammad Khalid. Walaupun tiada sambutan rasmi ambang Tahun Baharu diadakan di Pahang, terdapat pelbagai acara dianjurkan pihak persendirian seperti pengurusan Masjid Tepian Putra yang mengadakan program mega selawat dan bacaan Yasin serta tahlil selain jualan gerai dan trak makanan. Di Negeri Sembilan, kira-kira 600 hadirin memeriahkan Karnival Mega Ambang Tahun Baharu 2024 bertemakan Masjid Hijrahku bermula di sini dengan pelbagai pengisian termasuk forum perdana khas. Dan di Perlis, kira-kira 1,000 orang hadir ke majlis sambutan Tahun Baharu di Dewan 2020 Kangar yang diisi dengan kempen Jom Solat Hayya 'Alas Solah. Yayasan Kebajikan Muslim atau My Fund Action dengan kerjasama Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM
menganjurkan ambang gema syukur bagi melazimi masyarakat menyambut tahun baru dengan perkara makruf serta mendidik jiwa. Dan program tersebut mendapat sambutan menggalakkan dengan dihadiri kira-kira 1,000 orang. Ketua Pegawai Operasi My Fund Action Siti Aisyah Syahid berkata, program sehari di Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin Putrajaya itu dihiasi dengan program bermunajat, subuh berjemaah, solat hajat, qiyamul lail dan tadabbur Al-Quran. My Fund Action memfokuskan kepada pembangunan belia dan kami buat program Malaysia dan international. Alhamdulillah semalam kita dapat gadarkan beberapa pemuda international yang memang mereka ni adalah new revert dan kemudiannya mereka belajar untuk jadi dai dan berusaha nanti balik ke negara masing-masing, mereka nak kembangkan dakwah di negara masing-masing. Program hari ini yang memasuki kali keempat penganjurannya sejak 2017 itu turut disertai 9 peserta mualaf yang datang dari luar negara, antaranya Korea, Jepun, New Zealand, United Kingdom, Perancis, Turkiye dan Macedonia. 9 peserta itu berkampung selama seminggu sejak 25 Disember lepas di masjid berkenaan bagi mempelajari dan mengikuti pelbagai modul latihan dakwah, bengkel solat dan pertukaran budaya. Alhamdulillah, it was an amazing experience. I got to meet a lot of different individuals from many different countries. I got to see and witness a lot of the things that you're responsible with. I'm also going to be able to be involved with a lot of them as well, alhamdulillah. Bagi tahun 2024, My Fund Action telah merancang pelbagai program pembinaan modal insan akan dilaksana bagi semua lapisan masyarakat, terutama bagi membendung masalah sosial serta meningkat kualiti diri para belia. Turut hadir pada majlis hari ini Timbalan Ketua Pengarah Operasi JAKIM, Roslan Said. Kedatangan tahun baru 2024 diharap dapat memberi suasana yang lebih positif kepada rakyat dan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bertekad untuk terus bekerja dengan lebih kuat pada 2024 dan menambah lagi kejayaan yang telah dicapai dalam tempoh singkat pada 2023. Katanya kerajaan tidak akan leka dengan pencapaian seperti penurunan inflasi ke tahap 2%, kadar pengangguran yang rendah dan ekonomi berkembang dan bertahan pada 4%. Saya tidak mahu terpukau dengan angka dan data ini kerana saya akui ukuran sebenarnya ialah tentang kemaslahatan, kebajikan, kesejahteraan rakyat. Peratus memang rendah, tetapi bagi yang tertekan dengan kehidupan, kos sara hidup dan sebagainya masih perlu ditangani. Beliau menggesa Jemaah Menteri Barisan Pegawai Kanan, Agensi Penguatkuasa, Badan Keselamatan Penjawat Awam serta sektor swasta untuk meningkatkan usaha menjadikan Malaysia sebagai negara yang hebat dan gah di rantau ini. Dalam hantaran video sempena tahun baru 2024, Datuk Seri Anwar Ibrahim turut menzahirkan penghargaan kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, Polis Diraja Malaysia, Kastam Diraja Malaysia dan Lembaga Hasil Dalam Negeri dan pelbagai agensi lain atas kejayaan melaksanakan tugas mereka dengan berkesan sepanjang 2023. Untuk 2024, soal perpaduan dan keselamatan terus akan menjadi antara keutamaan buat beliau. Beliau akan terus memastikan peruntukan dalam perlembagaan persekutuan membabitkan kedudukan agama Islam, kedaulatan Raja-Raja Melayu, hak keistimewaan Bumi Putra serta bahasa Melayu tidak diganggu. Sambutan Tahun Baru 2024 di Tel Aviv dihujani lampu roket Hamas. Tahun Baru 2024 Israel di Tel Aviv turut dihujani lampu roket Hamas. Dan serangan terbaru Brigade Al-Qassam itu sebagai tindak balas kepada kenyataan Benjamin Netanyahu yang mahu meratakan Gaza serta mahu membunuh lebih ramai rakyat wilayah itu.
Dalam video yang disiarkan Hamas, lebih 20 serangan dilancarkan dari Gaza, namun 10 daripadanya dilaporkan di pintas Iron Dome, manakala 10 lagi jatuh di beberapa lokasi. Namun tiada nyawa terkorban di Israel. Bagaimanapun, dalam tempoh itu juga kira-kira 50 rakyat Gaza dilaporkan terbunuh di bandaraya Gaza. Manakala masih ramai tertimbun sekoran, ramai kanak-kanak belum ditemui. Sehingga kini 85% daripada 2.4 juta rakyat Gaza hilang tempat tinggal dan berisiko kebuluran dan berdepan ancaman pelbagai penyakit. Dalam pada itu, serangan tanpa henti Zionis dalam tempoh 3 bulan ini telah memusnahkan 70% kediaman penduduk dan juga telah membunuh 21,822 rakyat Palestin, manakala 56,451 lagi cedera. Dalam pada itu, Israel berterusan berfikiran bangsat apabila memberi pilihan kepada penduduk Gaza supaya berhijrah ke negara Arab lain secara sukarela. Dan cadangan jahat itu disuarakan Menteri Kewangannya Bezalel Smotrich. Menteri Berhaluan Kanan itu berkata minoriti Arab yang menyokong Israel boleh berada di Palestin kerana baginya jika kumpulan kecil mereka tidak akan berkomplot serang Zionis. Bagi Smotrich, hanya itu jalan keamanan ketika ini. Mereka juga percaya cara terbaik untuk menghapuskan pejuang Hamas dengan membina penempatan Israel di Gaza. Dan sebelum ini, pemimpin Zionis itu pernah mengesyorkan perkara sama supaya rakyat Gaza dipindahkan. Sejak Perang 7 Oktober lalu, 2.3 rakyat Gaza terpaksa menjadi pelarian dalam tanah air sendiri. Dalam pada itu, peperangan yang berterusan membuatkan rakyat Palestin terpaksa menggunakan panel solar untuk menghidupkan alatan elektronik. Dan jelas penduduk ketika ini, solar satu-satunya cara untuk mereka terus berhubung dengan keluarga di kawasan lain. Menurut penduduk, mereka terpaksa berkongsi wang untuk membeli solar demi kelangsungan komunikasi dan barangan elektrik lain. طبعا احنا اشترينا الخلية لانه لازم تشحن جوالك، لازم تشحن بطارية صغيرة تضوي على دارك في الليل، انت قاعد الاولاد الصغار بيعرفوش كهرباء وقاطع ومش قاطع. فانا مضطر لانه لازم بدي اتصل على اخواني نازحين في الوسطى، بدي اكلمهم، اهلي برا بدي اكلمهم، بدي اتواصل معهم، لازم يكون في وسيلة اتصال ان كان جوال ولا ان كان عن طريق الانترنت، وعشان الكهرباء اضوي على حالي في الليل. Dalam pada itu, penduduk mendakwa harga solar naik berlipat kali ganda. وهذه كانت يعني ثمنها كان ثمن يعني 300 شيكل، أصبحت الآن شريناها ب 1500 شيكل. هذا لا يتناسب مع طاقتنا، مع الحمل الذي نحن نعي فيه. نحن الآن في هذا المكان 50 فرد يعيش على هذه من إضاءة وشحن جوالات وهي لا تفي بالحد الأدنى. Difahamkan panel solar yang dibawa masuk ke Palestin adalah dari rantau Timur Tengah. Panel tersebut digunakan untuk tujuan pertanian, namun ada pihak tidak bertanggungjawab mengambilnya dan menjual dengan harga yang mahal. Wilayah Ishikawa di tengah Jepun hari ini dilanda gempa bumi kuat berukuran 7.6 magnitude. Gagaran kuat itu mencetuskan amaran tsunami dan penduduk diarah berlindung di tempat tinggi. Amaran tsunami telah dikeluarkan Agensi Meteorologi Jepun JMA untuk daerah Noto, namun amaran berpindah dikeluarkan untuk wilayah Niigata, Toyama dan Ishikawa. Gempa itu mencatatkan intensiti 7 pada skala seismik Jepun dengan gagaran dirasai di beberapa wilayah di negara Asia itu. Menurut agensi cuaca, gempa bumi kuat terbaru berlaku pada pukul 4.10 petang waktu tempatan, kira-kira 3.10 petang waktu Malaysia, namun pada kedalaman yang cetek. Sekian berita Al-Hijrah untuk malam ini. Saya Wan Kamarudin Ibrahim dan jurubahasa isyarat Azlina Muhammad Isa. Satukan ummah dengan ilmu bagi memperkasa Malaysia Madani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga diri semalam.